إلى حضرة الله ومصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شغل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. غير المغضوب عليهم. Mata apa? 125. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qadasallahu sirrah. Innama yastawhishul ubbad wal zuhad min kulli shay'in li ghaibatihim anillahi fi kulli shay'in walau syahiduhu fi kulli shay'in lam yastawhishu min syai'in. Ini pandangan arifin billah yang kamil kepada golongan mutawassit, iaitu golongan abid yang belum lagi berjejak, ataupun golongan ahli salik suluk yang belum sampai kepada makrifat yang sebenar, yang sedang berjalan. Jadi salik, abid, rahil, bagi menjaga kekuatan makrifat dia, nur dia tadi, dia terpaksa mengelak-ngelak daripada sesuatu untuk bertahan. Berbanding dengan yang kamil, dia tidak mengelak sebab dia sudah mantap. Itu maksudnya. Ada huraian itu. Sesungguhnya yang menyebabkan kerisauan hati, mana keliaran hati, orang-orang ahli ibadah, dia panggil abid, dan zahid, mana orang yang zuhud, dia liar dari segala sesuatu. Dia takut dengan datangnya nikmat-nikmat yang banyak, dari dia takut. Sebab apa? Takut terjejas. Sebab orang zuhud dia ambil sekadar perlu saja. Sebab dia takut lebih, takut dia terhanyut. Dia kena tu dia tak berani. Melainkan arif tak apa kan. Waris datang dia banyak mana pun. Sebab apa? Sebab dia dah mantap. Dia tak pandang dengan pandangan nafsu, dia pandang af'al Tuhan semua. Situ beza dia kan. Lepas tu kita nak ukur dia orang kadang-kadang beza. Kita tengok iya ke satu orang wali, Syekh Abdullah Ad-Dahlawi dalam Naqsyaband ni. Rumah dia kau tengok macam istana tu. Dia satu orang tu nak pergi jumpa dia, bawa ada pakaian dia dalam bungkus, tutup kayu, pikul macam tu. Dia minta orang tunjuk ke mana rumah Syekh Abdullah Ad-Dahlawi yang masyhur, wali besar. Dia orang tunjuk temenung macam istana. Ya ke ni wali dia? Masuklah, masuk. Cari dah jumpa dia pula sebilik jauh tu. Bila sampai kat bilik dia baru nampak pintu tu baru dah jauh kan. Dia pun letak dia punya barang tadi, dia punya apa, kayu dengan barang bungkusan dia tu, celah pintu dia suruh, takut orang ambil kan. Dia pun pergi masuk, jumpalah Syekh Abdullah, beri salam. Siap, dia kata hantarkan Syekh Abdullah Dahlawi. Dia kata kenapa? Tengok kau punya hidup, ada komen tu macam wah di dunia gini. Tak apa, dia kata minta masuk dalam hati aku. Kau punya bungkus tu kau suruh celah belakang pintu, kami kau takut sikit. Bukan macam tu. Kau punya bungkus jemput tu kami kau takut lagi. Siap kau suruh balik pintu. Beranjak kau baru kata, wah Masya Allah, dia buat betul dia. Sebab apa dia taraf tu berbeza kan? Sebab yang ni belum matang. Bila belum matang kita kena kawat lebih. Ada pun yang dah matang dia tak ada hal tadi. Yang dah matang sebab kalbi dia mutamakin billah, mantap dia dengan Allah Ta'ala. Semua dia nampak, semua dia nampak Tuhan. Kita yang takut bila nampak benda kan lupa Tuhan. Itu masalah. Ahli zahid dia takut lupa ke Tuhan, sebab tu dia tak berani ambil banyak. Dia tak berani nak dekat dengan dunia sangat sebab takut dia terlalai.
Ada pun orang yang tidak lalai, yang hati dia sentiasa dia masuk dapat nurul muwajjah, nurul mutamakkin, ada kat dia, tak ada hal lagi dia. Lepas tu kita tengok para awliya ada beza-beza. Lepas tu no comment tadi. Itu mana innama yastauhishul ubad waz-zuhad. Ubad mana orang yang kuat ibadat. Abid ubad. Ubad mana orang kuat ibadat. Zahid zuhad. Kalau zahid itu dia zuhud, kalau zuhad itu lampau zuhud. Dua golongan ni, ubad dan zuhad ni, dia mana rasa risau dari segala sesuatu. Sebab disebabkan kerana mereka masih terhijab atau tidak melihat dalam apa yang mereka lihat itu, tetapi risau dari terhadap segala sesuatu. Dalam yang dilihat tu, kalau dia lihat ada apa tu, ada mazhar liwujudillah, mana ada benda bercerai dengan Tuhan. Maksud bercerai bukan berapat juga, cerai maknanya terikat. Semua makhluk terikat dengan Allah. Kenapa enggak pandang makhluk mata nampak Allah Ta'ala? Jadi oleh kerana orang yang dah mantap, dia tak ada hal. Di mana saja dia memandang, dia melihat, semua dia nampak kebesaran, keagungan Tuhan secara zauq, bukan secara ilmiah. Ilmiah ni kita tahu, zauq dia rasa, dan rasa lain. Jauh beza bumi dengan langit, rasa dengan tahu. Tiap-tiap orang yang tahu tak seperti dia merasa. Tapi tiap-tiap orang yang rasa, confirm dia tahu. Dia tahu buah dian sedap, tapi tak pernah rasa sama dengan orang yang dah rasa. Sebut dia meleli-eli. Mana keberahian rohani dia tu, iza zukirallah wajilat qulubuhum. Sebut nama Tuhan berkocak qalbi dia. Tu ahlillah. Kemudian ahli ibadah ialah mereka yang bertaqarrub, mana melakukan mendekatkan diri dia kepada Allah Ta'ala dengan berbagai amal ibadah, dengan sembahyangnya, zikirnya, baca Qurannya, puasanya dan seumpama. Sedangkan orang yang zahid ialah orang yang bertakarub kepada dengan jalan ialah tawakal, mana menyerah. Yang tadi dengan banyak ahli ibadat, ubad atau abid ni dia mendekat dengan membanyakkan ibadat siang malam, masya-Allah. Orang zuhad pula dia mendekat, dia jalan pendekatan diri tu banyak. Yang ni jalan-jalan dia kerat. Ya. Satu cerita yang masyhur kan, Syekh Abdul Aziz di Baghdad, wali besar, ulama besar. Bila dia mengajar, satu ketika di Masjid Basrah, datang ada seorang pemuda. Dia tak masuk dalam tu, dia duduk kat luar. Maka ketika dia sedang mengajar, orang ramai lah beribu kan. Umur tu duduk luar. Bila dia duduk luar, ketika kuliah tu datang Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir. Dan Nabi Khidir tegur pemuda tu, kenapa kau duduk di luar, tak masuk dalam? Tu wali besar mengajar tu, Syekh Abdul Aziz. Apa pemuda tu jawab? Macam mana saya nak berhadap dengan Syekh Abdul Aziz? Sekarang saya sedang berhadap dengan Al-Aziz. Al-Aziz apa? Wallahu ta'ala, yang maha mulia. Pengajar Nabi dia. Nabi dia kata, Masya Allah, ada lagi wali aku tak kenal dia. Dia ada 3 peringkat wali. Yang terkenal dunia semua kenal. Imam tarekat besar tu, Syekh Ahmad Idris, Imam Bahauddin, Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Suyuti, banyak lagi lah. Ada yang dunia tak kenal melainkan dia sama dia. Di kalangan dia kenal, orang lain tak kenal. Ini yang bahaya. Kadang-kadang kawan kita dekat, rupanya taraf dia wali, kita ingat orang biasa. Dengan kita tak kenal, dia tutup kan. Ada macam tu. Dan ada setengahnya seorang pun tak kenal, dia dengan Tuhan. Yang dia Nabi Khidir kena. Dia kata, aku nak ada, macam mana aku sudah menghadap yang lebih besar, Al-Aziz tu. Nabi Khidir, Masya Allah. Kalau tu dah diam dulu. Itu maknanya ada kalangan berbeza-beza. Golongan VIP Allah Ta'ala ni, yang terus orang tak kenal pun ada. Ada yang setengah tu dia sendiri tak kenal dia wali. Taraf dia jejak lah, dia sendiri tak kenal.
Ya, dia tak nampak kewalian dia, padahal dia dulu tak wali. Ada juga ni. Macam-macam pesen ni. Kalau tak buka, dia kenal. Jadi ahli ibadat ialah mereka yang bertakarub dengan cara membanyakkan amal. Sedangkan orang zahid pula dia bertakarub dengan jalan meninggal, yang meninggalkan kemewahan dunia dan seumpamanya. Kedua-dua golongan ini selalu ingin menjauh diri sesama makhluk. Orang banyak ibadat sebab dia rasa terganggu ibadat dia, kan dah berhoha-hoha kan, dah pula leceh kan. Jadi dah asing. Ketika yang perlu saja dia bercampur, yang wajib main Jumaat dan semua tu dia campur lah. Ataupun orang yang zahid sebab dia takut dia terkeliru, nanti takut dia terpengaruh dengan abna'ud dunia, ahli dunia. Jadi dua-dua golongan ni dia menjauhkan diri, dia banyak mengambil sikap menjauhkan diri, bukan jauh terus lah ya, ketika perlu kan. Dia bercampur yang ketika perlu je. Disebabkan mereka merasa bahawa makhluk itu hanya sebagai perintang, penghalang dan merepotkan mereka itu, mana menyebukkan mereka itu sehingga tidak dapat khusyuk, tetap takarub kepada Ta'ala. Jadi jalan ringkas dia i'tizal, sebab tersuluk itu buat cara ni. Sebab yang masuk tu banyak orang biasa, orang awam, dia pasal kita ambil jalan asing. Itu cara dia ya, asing, supaya nak didik, supaya dia mantap. Tetapi sekiranya mereka telah mendalam makrifat, ya, macam arif billah tu, terhadap Allah Ta'ala, tentu mereka tidak dapat terhalang oleh suatu apa pun. Dia duduk dengan makhluk ramai pun tak apa, dia duduk seorang pun tak, sama je. Sebab kalbi sudah tetap. Tu sikit perbezaan dia. Jadi orang yang telah matang ya berdepan dengan makhluk ni, maka ketika dia tengok orang yang sedang pertengahan mengasing-asing itu, tu dia kata kalau dia terbuka dia tak asing lagi. Itu kan orang awliya dia bercampur tu saja. Sebab apa? Dia sudah tamkin. Ya, dia duduk orang kita jasad dia, ya, rohani dia sentiasa dengan Tuhan, berlazat dengan Tuhan. Tetapi sekiranya mereka lebih mendalam ma'rifah ya terhadap Allah Ta'ala, tentu mereka tidak dapat ya terhalang oleh suatu pun, sebab Allah Ta'ala berada ya segala sesuatu. Mana Ta'ala berada di dalam kita melihat segala sesuatu. Apa yang kita lihat, apa kita dengar, semua dalam tu ada rahsia yang menunjukkan kewujudan Allah. Sebab dia makhluk, terlepas, dia tak terlepas dari Tuhan. Tu. Maka tidak ada sesuatu yang melupakan dari Allah Ta'ala. Bahkan sebaliknya, mengingatkan kebesaran kekuasaan Allah. Bahkan para orang yang sempurna kamal, yang sudah kamil, dia tengok daripada makhluk pada makhluk ni lagi nampak kebesaran Tuhan. Ya, itu sebab dia tak ada had. Ada pun yang sedang berlatih, nanti dulu. Dia banyak mengasing sebab dia takut dia terosak. Itu sajalah sebab dia. Ya. Jadi maknanya dalam percampuran ni ada dua keadaan. Yang bercampur lalai itu tu ahli dunia, itu satu hal. Yang satu yang bercampur pun tak lalai, ini orang yang hebat. Ya, orang yang hebat di kalangan ahlillah. Ya, itu dia. Allah, mana berbeza-beza kedudukan macam-macam. Kemudian amaraka fi hazihi dar bin nazar fi mukawwanatih wa sayakshifu laka fi tilka dar an kamali zatih. Allah SWT menyuruh engkau semasa hidup di dunia ini memperhatikan alam perbuatan Allah Ta'ala. Kata Rasul kita berhati, kulin zuru maza bis samawati wal ard, sila berhati apa yang ada dalam langit bumi, kuasa besar Tuhan. Ya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at. Kan? Kita tengok macam mana Tuhan jadikan ibil, unta. Kita tengok padang pasir kering, masya-Allah, dia boleh hidup benda ni. Macam mana kau tengok mana sama langit kaifa rufi'at, macam mana Tuhan angkat tergantung. Orang Nabi tengok batu tergantung di Baitul Maqdis, yang nak mengikut Nabi SAW dalam Mi'raj tertahan tu kan. Ya, itu sebiji, yang ni bukan sebiji, keliling kepala keliling sekalian kita ni. Allah jadikan bigairin amadin tarawnaha, tak ada tiang, mana ada tongkat langit.
Cukup kita perhati kebesaran keagungan Tuhan. Manusia buat bangunan besar-besar tinggi, piling siap, ada tongkat, dia gegau kali habis tu. Siap terkambus dengan atap-atap tenggelam kan. Dia ke bumi sikit dia gegau habis semua. Jadi Allah Ta'ala suruh lihat. Mana menggunakan penglihatan mata supaya terbuka mata dalam memandang kebesaran dan keagungan Tuhan. Memandang kebesaran keagungan Tuhan itu syarat besar untuk dapat keselamatan ruhani. Kalau mata dalam tak pandai melihat kebesaran Tuhan, dia khayal dia habis. Bahaya, yang banyak terperangkap dengan tipuan-tipuan nafsu dan syaitan apabila dia tidak terasa kebesaran Allah. Kalau dia terasa kebesaran Tuhan, kelazatan merasakan zauq benda ni menyebabkan terbakarnya unsur nafsani, unsur nafsu. Mana unsur nafsu tidak akan terbakar kalau sekiranya seorang tidak dapat kelazatan dengan Tuhan. Kalau hati dapat kelazatan dengan Tuhan, maka itu habis. Itu cari lazat dengan dia. Bila dapat lazat dengan dia, bila ada kemanisan, bila ada istighal. Ingat kaedah dia 4. Awal sekali istighal. Apa istighal? Penumpuan. Dalam semua ibadat, kita sembahyang, kita zikir, baca Quran, semua kalau betul-betul tumpu, menghadap terhati ke Tuhan. Bila tumpu ada, baru dia bagi hadiah. Apa hadiah dia? Halawah, kemanisan. Ya. Lepas kemanisan, baru dia bagi lagi asyik, rindu. Lepas rindu, baru dia buka. Ya. Mana futuhat pembukaan takkan buka melainkan kerinduan kuat. Dan kerinduan takkan berlaku melainkan ada kemanisan dan keseronokan. Dan seronok manis ibadat takkan dapat melainkan ada tumpuan. Ya. Sebab ibadat ramai orang buat, tapi penumpuan jarang. Dia buat ibadat lebih kurang. Macam kamu buat ni. Bila tak terjun dalam qalbi, tu mana tak ada tumpuan. Benda ni bila nama tumpuan, bila ada dalam qalbi. Dia buat ibadat tu betul-betul qalbi dia menghadap. Tu dia panggil tumpu. Sebab kalau buat kerja tak tumpu, dia tak masuk dalam. Sebab kita bila dalam hati kita semangat benda tu, kita akan tumpu. Ya, sebab tak ada dalam qalbi dia, kita buat. Dia buat dia lebih kurang. Saya selalu habisan budak-budak sekolah, bila ada satu program apa, merentas desa. Dia tengok orang lain semua dah siap sampai, dah minum air nak balik, seorang tu baru sampai. Dia tanya pasal kau nak buat, dia berjawab tak minat dia. Tak minat duduk kat mana? Qalbi. Bila benda tak ada qalbi, kalau dia buat macam ni, dia buat jalan malas. Kau nak menang begini, kau menang kuasa kulit. Kalau tak ada dalam qalbi. Betul, dalam qalbi yang penting kita nak isi. Ya, bersihkan dia betul-betul padu menghadap dia. Tawajuh dia ke mana? Qalbi. Ya, muraqabah ke mana? Qalbi. Musyahadah lagi tinggi, semua tu qalbi, semua dalam. Baru kena cek kat dalam tu ada tak? Ingatan kita, ya, connect kita dengan di dalam tu, kan luar dalam. Bila ada dalam boleh cantik. Sebab manusia akan memberikan tumpuan benda yang ada di dalam qalbi. Bila ada qalbi, dia akan tumpu. Kalau tak ada yang qalbi, tak ada, benda tak ada dalam hati aku ni. Benda dalam hati yang mahal tu. Lepas tu dia suruh lihat dengan mana? Mata hati, basirah. Jadi amaraka fi hadhihi dar bin nazar bil muqawwanat. Tengok kepada segala makhluk yang Tuhan buat perbuatan, dan kelak di akhirat memperlihatkan kepada kesempurnaan zat ni, ya, yang membuat, yang mentakwil wallah ta'ala. Atau dunia pandang kebesaran dia, di akhirat dia buka masuk. Firman Allah Ta'ala, kulin zuru maza bis samawat. Kulin zuru, kul katakan olehmu ya Muhammad SAW, unzuru, pandang, lihat sekalian kamu kepada apa? Maza, apa yang ada bis samawat, dalam 7 lapis langit. Maza, bukan maza perdi tu, tu orang. Ya, maza, apa yang ada. Allah Ta'ala tak sebut unzuru bis samawat, pandang pada langit bumi tak. Maza, apa yang ada dalam. Kalau ahli syariah peringkat usuluddin, yang ada situ apa? Dalail, dalil keterangan kebesaran Tuhan, semua ada. Kalau ahli sufi dia panggil mazhar, makna cermin. Jadi makhluk ni semua apa? Cermin untuk memandang dia. Tapi bila pada pandang cermin tak nampak juga, itu menandakan mata kita ada masalah. Ya, mata dia ada katarak ke apa, nampak tak jelas. Orang terang dia tak jelas. Ya, mata luar, mata dalam betul juga.
Dia tengok pada makhluk, hanya tersekat kat makhluk je dia rasa habis. Tu bahaya tu. Pandangan rohani kita, bila kita pandang dia tak pergi ke hadrat Tuhan, dia tersekat kat makhluk habis. Akhirnya nampak hebat makhluk, anda makhluk habis tenggelam terus. Ya, sebab kita kena latih pandang dua, dia buka dua, mata dalam, mata luar dengan mata dalam. Ya. Qul inzuru maza fis samawat, surah Yunus ayat 101. Katakanlah, perhatikanlah apa yang di langit di bumi, apa di dalam, ya, yang ada ialah tanda kebesaran dia. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wujuhun yawmaizin nadhirah ila rabbiha nazirah. Artinya wajah orang-orang yang beriman. Wujuh, jamak ada wajhun, wujuh, beberapa wajah muka. Pada hari kiamat esok, nadhiratun, berseri-seri, bercahaya. Ila rabbiha nazirah, kerana ia dapat melihat kepada Tuhan. Kepada Tuhan yang ia memandang, ya. Tuhan tambahkan atra, dia boleh tengok. Tapi cara dia tetap dasar laisa kamisli syai'. Dia tak serupa. Cara mana serah tu, nikmat paling besar. Pada nikmat bila dapat dia, Tuhan segegah dia. Nak lagi tak? Dia kata tak nak. Sebelum ni Tuhan bagi lain, dia nak. Beri lagi hebat lagi, nak. Sampai janji dia minta pun, lepas tu dia nak lagi. Tapi bila sab terbuka habis tu. Bermakna tamamun ni'mah, ya, bil jannah wa ru'yah. Ya, nikmat paling sempurna dan syurga bila terbuka dia dengan Tuhan. Mana dia nikmat penglihatan, nikmat paling besar. Ya. Di dunia pun kena dapat benda tu, mata juga Tuhan buat misal. Inna nazara ila mahasinil mar'ah sahmun masmumun min syihamin iblis faman tarakaha azakahullahu ta'ma ibadatin tasruh. Sesungguhnya dalam pandangan, satu pandangan tirikan pada aurah perempuan yang diharamkan kita melihat, kita tengok aja habis. Itu dipanggil satu racun, beracun daripada panah iblis. Siapa tinggalkan tu, maka dia hadiahkan dia kemanisan ibadat. Jadi kemanisan ada dalam tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Jadi antara buat misal, hadis ni buat misal, mata melihat. Lepas tu nikmat mata ni besar. Jadi nikmat mendengar, ada nikmat merasa, makan, ya. Nikmat besar dan nikmat melihat. Dia lihat saja, di akhirat lengat. Begitu dia dunia. Melihat dia dipanggil musyahadah. Sebab tu bila dia kalbi sudah musyahadah dengan Tuhan, dia takkan ada lagi dah sangkut dengan lain. Ya, nur musyahadah bila masuk, maka datanglah nar. Tahu nar? Api. Apa api? Api membakar segala nafsu habis. Ya, macam api dia bakar lenyap kan? Itulah. Terhapusnya segala sifat mazmumah bila kalbi manusia menghadap maknanya musyahadah akan Allah Ta'ala. Kelazatan tu Masya Allah, ulama kata lebih lazat 1000 kali jima. Bayang tak? Ya. Ini lazat tu, hilang yang lain tu. Kalau ada lagi yang lain sedap tu belum. Dia kalau terbuka memang hilang dan lenyap. Sebab tu para sahabat semua ahli syuhud. Sebab tu bila Nabi minta apa harta dia bagi habis dan, sebab kelazatan dia dengan Tuhan, bukan lazat dengan makhluk. Ya, la yatimmu ni'am illa bi ru'yatil mun'im. Tidak sempurna nikmat melainkan itu buka dengan mun'im, pemberi nikmat. Ya. Kemudian penglihatan seorang hamba kepada Ta'ala menurut apa yang dibukakan. Lagi terang dibuka, lagi jelas. Gitu mana. Maka selama hidup di dunia, Allah Ta'ala memperlihatkan kepada mereka kebesaran kekuasaan. Dan kelak di akhirat akan dibukakan hijab terus, sehingga langsung melihat zatnya yang sangat hebat, yang tidak serupa dengan makhluk yang maha dahsyat. Ya, itu di antara nikmat besar. Kemudian lihat tu pula ada peringkat lah. Ada yang selalu, hari-hari, ada seminggu, ada sebulan sekali. Jadi bergantung dengan kadar kekuatan makrifat. Sebab tu para awliya dia orang panggil bersungguh-sungguh. Kalau Kelantan panggil cawak kotel ni. Mana bersungguh-sungguh meningkatkan setinggi-tinggi darajat makrifat dia. Sebab ukuran di sana itu dia ikut tinggi kadar makrifat. Lagi makrifat dia tinggi, lagi hebat cara dia melihat dan lagi kekerapan dia selalu. Ya, itu di antara. Inilah masa sakit-baki umur yang ada ni, kita nak proses tuan ni. Biar bagi sehebat-hebat, bagi dia setinggi-tinggi darajat makrifat dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebab kalau dia dapat sebetul-betul makrifat, nasihat qalbi tak akan berpaling kepada makhluk, ya. Dia tak akan paling pada makhluk lah. Kelazatan hebat dan habis tu. Kemudian alima minka annaka la tasbiru anhu fa ashhadaka ma baraza minhu. Allah SWT telah mengetahui sedia kali lagi bahawa kamu tidak sabar melihat kepada Allah Ta'ala. Maka Ta'ala memperlihatkan kepadamu apa-apa yang asli buatan Allah Ta'ala. Jadi kerinduan yang berupa ingin sangat melihat kepada Ta'ala itu termasuk kurnia yang besar. Rindu dengan Tuhan, itu masuk kurnia yang besar Tuhan beri dalam hati seorang. Dan ini termasuk maqamul ihsan. Bila rindu kuat apa? Sentiasa ingat menghadap, itu dipanggil syuhud musyahadah ni. Dan terhadap orang-orang yang telah sampai maqam ini, peringkat ini, Allah SWT menganjurkan sabar melihat buatan-buatan Allah. Perhatilah kebesaran Tuhan dalam buatan dulu. Habis itu Tuhan buka terus, ya, untuk dia memperlihatkan zat dia di akhirat besok. Atas dunia dia lihat dengan mata dalam, akhirat dua-dua sekali. Yang mata dalam luar dia nampak kebesaran Tuhan yang maha besar. Itulah nikmat yang paling besar dalam syurga. Tak ada nikmat mengatasi, ya. Sebab itu dengan Tuhan dia sendiri, ya, kontak antara hamba dengan Tuhan terbuka jelas. Itu disebut dalam Al-Quran ayat tadi, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Dalam hadis sahih Bukhari Muslim disebut innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah kama tarawnal qamar lailatal badr. Innakum, sungguhnya kamu, satarawna rabbakum, kamu akan melihat Tuhan kamu di akhirat. Bandingan ni kama tarawnal qamar lailatal badr, macam mana kamu lihat malam penuh bulan purnama. Ya, bulan purnama daripada awal hilal kecil sampai besar, mana yang sedap tengok yang besar lah. Last kali itu malam purnama memang cantik. Itulah maksudnya. Dibiarkan penglihatan paling hebat dalam syurga itulah dibuka dengan Allah Ta'ala. Maka yang melihat dalam mata, maka jaga mata jangan kotorkan dia dengan maksiat. Kalau kotor maksiat takut tak layak maksudnya. Kalau tak kena cepat, ya, cepat apa? Bersihkan akan dia. Habis. Dan satu lagi tengok, lamma alimal haq minka wujudal malal lawana lakat ta'ah wa alima ma fika min wujudis syarh, ya, fahajarha alaika fi ba'dil awqati liyakuna hammuka iqamatus salat la wujudus salat fama kullu musallin muqimun. Allah. Ketika Allah Ta'ala mengetahui bahawa engkau, kita semua ni lah, bersifat rakus, maka dilarang melakukan sembahyang seumpamanya. Sembahyang bukan sekadar sembahyang, sebab bukan semua orang yang sembahyang itu sempurna sembahyang. Terkadang Allah Ta'ala tahu wujudul malal, terkadang Allah Ta'ala mengetahui bersifat rakus. Betul? Tak sedap terjemah. Malal ni panggil apa? Malas, ya. Bila Ta'ala mengetahui kita ni bersifat dengan pemalas, itu maksudnya. Nak buat ibadat malas, ya. Maka lawana, jawab dia talwinkan. Lawana tu apa? Dia mewarnakan bagi engkau taat. Betul, ibadat ada apa? Bayang, ada puasa, ada zakat, ada haji, ada zikir, ada Quran, ada tahajud, macam-macam. Sebab apa? Sebab kita jangan jemu maksudnya. Macam seorang tadi, dia nak makan lauk satu, sampai habis lauk tu. Seminggu makan lauk tu, dia pemalas. Jadi dia talwinkan warna. Ada masak asam, ada kuah lemak, tambah belacan, untuk hajam balik. Tujuan dia biar kita makan, itu maksud dia. Tapi sini dia terjemah apa ni? Rakus. Rakus ni lagi sikit terjemah tu ni. Tak apalah. Dia tengok Arab ya. Dikala engkau Allah mengetahui malal tu, penyakit malas tu ada, jemu malas, maka lawana yurawina talwin. Talwin tu mana dia mewarna-warna, mana membagai-bagai ke bentuk ataat tadi.
Maka wa alima ma fika min wujudi syar'i. Bila dia ketahui dalam wujud kita pula rakus sambung syahar ni. Yang atas tak terjemah ni. Fahajarha alaikah, ya, maka dilarang melakukan sembahyang tu bukan sekadar sembahyang. Allah. Liyakuna himmatuka iqamatus salah la wujudus salah. Supaya apa? Ada himmah kita mendirikan sembahyang, bukan sekadar sembahyang tu maksud. Sebab bukan semua orang yang sembahyang itu sempurna. Fama kullu musallin mukim, ya, tidak tiap-tiap musallin yang sembahyang itu mukim, mana orang yang mendirikan sembahyang. Betul dalam Quran baik dalam hadis dan bab sembahyang dia tak kata if'alu. Kalau if'alu buat olehmu, lakukan. Tapi dia kata apa? Aqimus salah. Ya, apa beza if'alu dengan aqimu? Aqimu dengan mana? Ityanuha bi syara'itiha wa arkaniha wa adabiha zahiran wa batinan. Mana mendatangkan segala syaratnya, rukunnya, zahirnya, batin, cukup lengkap. Zahir, batin. Itu dipanggil aqama yuqimu iqamah, dirikan sembahyang. Kalau buat sembahyang kita tiru orang, itu tak yati. Dalam Ihya Imam Ghazali kata man shalla jahilan bi kayfiyatil wudhu'i wa salat lam tasihha salatu wa in sadifal haq. Barang siapa yang sembahyang dia tak belajar, dia tiru-tiru sembahyang, maka walaupun sembahyang nampak sama, tak sah sembahyang. Sebab tak dibina atas ilmu. Itu yang zahir, apa lagi yang batin. Tuan, kita tengok sembahyang, kita tanya dia, Fatihah apa hukum? Fatihah sunat kot. Habis dia kata kejar aja, dan dia tak belajar. Ada tengah wajah tempat-tempat tua-tua kan, ada kelau muslimat tu sian, kita tanya buat aku sembahyang mengaban kan. Kalau sembahyang Fatihah macam sunat Allah. Tapi alhamdulillah dia mau datang kuliah kan. Oh tidak, sampai mati Fatihah pun tak kena. Takkan sedih kita tengok, sedih Allah, dia tua tak faham lagi. Tapi alhamdulillah dia nak belajar kan. Itu baru zahir, belum tembuk dalam, dia nak menghadap, nak tawajuh dengan dia lagi, ya. Sebab dia kata semestinya orang sembahyang tu mukim, ya. So dalam perjuangan, tak semestinya dalam perjuangan tu dia sedik dalam perjuangan. Ada yang berjuang, kita tengok bukan hebat, ceramah je nak putus tali teman, sekarang debu-debu terkejut. Habis tu balik pan, pin, pun macam-macam. Ya, dulu dia dah ke depan kan. Sebab mana ni dia boleh berubah. Sebab al-qalb la yusamma al-qalb illa bitakallum. Hati tidak dinamakan hati melainkan dia cepat berubah. Imam Ghazali sebut dalam karangan akhir Minhaj, lajunya hati itu berpusing lebih laju daripada gerakan air yang mendidih. Kita tinggi air kan, bila dia mendidih macam laju dia. Laju kan, hati kamu lagi laju, kata Imam tadi. Kejap je tu, kejap je tu, kejap je tu. Sebab dia kena kawal, jaga, pantau. Jadi iqamatus salat tu tegakkan, sempurnakan sembahyang tu dengan menjaga apa? Syaratnya. Jadi rukunnya. Kemudian kemudian setelah sempurna menjaga khusyuk pula, ni dalam pula. Tadi zahir, ni dalam sembahyang, supaya dalam sembahyang tidak ingat suatu melainkan kepada Allah semata-mata. Itu dia fokus nak ke situ. Kita sembahyang jangan ada sebarang ingatan yang lain. Sebab suratih Imam Tarekat Syazili Syekh Abu Hasan Syazili kata, selagi kamu tak khusyuk, bangun sembahyang. Tu buat sembahyang 2 rakaat kan, dapat sikit 5%, bangun lagi, buat lagi, naik sikit 10, buat lagi sampai tu betul dia padat. Ya, tak ingat lain, mana menghadap betul dengan dia tu. Tu insya-Allah banyak rahsia Tuhan bukaan, ya. Maka menjaga khusyuk dalam sembahyang, supaya dalam sembahyang tidak ingat suatu melainkan kepada Allah semata-mata. Dalam sembahyang tak dibenarkan sebarang ingatan yang lain. Dalil Quran kata aqimis salat lizikri, dirikan kamu sembahyang untuk kamu ingat menghadap kepada Ta'ala. Jadi kalau kita tak ingat, mana sudah cacat. Tapi satu sudut kita syukur sebab Tuan Dai Zain ada turut oleh sembahyang lagi dulu. Tapi sudut yang kedua, kita nak mempersembahkan. Ini sebab kita nak mempersembahkan hadiah ni sembahyang pada Ta'ala, mesti cari yang terbaik. Dan bila terbaik, bila betul-betul dia menghadap. Apa makna menghadap betul? Tak ingat yang lain, betul-betul dengan dia je lah. Dan setelah itu merasa bahawa sembahyang itu semata-mata kurnia pemberian Tuhan pun kepadanya. Lepas dia rasa lazat tu, dia pulangkan balik, semua ni kurnia Tuhan, bukan handal, bukan bijak gitu. Bawa dia cantik.
Kemudian dia akan bahas pula akan datang sifat-sifat sembahyang yang batin lah. As-salatu tuhratun lil qulub ila akhir. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Allah Karim. Allah. Allah. Yeah, and then